Tok Syekh Duyung adalah seorang lagi tokoh ulama Terengganu yang berperanan penting dalam mewarnai sejarah silam negeri Terengganu Darul Iman. Gelaran Tok Syekh Duyung adalah nama julukan yang disandangkan kepada Wan Abdullah bin Wan Muhammad Amin yang menjadi ulama besar di Terengganu suatu ketika dulu. Sejarah keturunan Tok Syekh Duyung dikatakan berasal dari kerajaan Melayu Petani yang dialahkan oleh Siam yang datang pada awal abad ke-19 dengan satu rombongan yang diketuai oleh ayahnya sendiri yang dikenali sebagai Tok Syekh Kadi dan beberapa orang ternama lain seperti bapa saudaranya Syekh Kadir Bukit Bayas. Pada awalnya rombongan tersebut mencari perlindungan di Kelantan dan setelah mendapat desakan kuat oleh Siam ke atas Kelantan menyerahkan rombongan tersebut, akhirnya Tok Syekh Kadi dan keluarganya menetap di Terengganu setelah diberi perlindungan oleh Baginda Umar. Inilah makam Tok Syekh Duyung yang terletak di tanah perkuburan Syekh Ibrahim. Tok Syekh Duyung dilahirkan lebih kurang pada tahun 1802 di Kampung Cabang 3 Petani dan merupakan anak tunggal kepada seorang ulama petani, Tok Syekh Kadi, yaitu Wan Muhammad Amin bin Wan Yakub dan Wan Aminah binti Wan Draman. Menurut salah satu sumber, keturunan Tok Syekh Duyung dikatakan berasal dari susu galur keturunan Nakhoda Wangkang dari Campa dan Putri Laksmana Johor, yang mana gelaran Wan itu berasal. Sementara neneknya pula, iaitu Wan Salamah, dikatakan isteri kepada salah seorang pembesar kerajaan Petani. Dikatakan mempunyai lelangit hitam, sangat disegani dan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Tok Syekh Duyung lari daripada Petani datang ke Pulau Duyung ni? Sebabnya Raja Siang nak bergaduh dengan dia. Dia pun larilah. Pengikut-pengikut dia ramai lah lari. Ke Terengganu. Dan Kelantan, saya tak tahu Kelantan ni macam mana. Di Terengganu saat ni, kan Tok Syekh Duyung saat ni, asalnya nak duduk di Paya Bunga tu, dekat sekolah Standar Mandah. Dan Tok Syekh tak mahu. Nak pilih kat Duyung. Pada zaman beliau berulang alik ke Mekah, Tok Syekh Duyung telah kahwin dengan Wan Salamah, yang mana hasil daripada perkahwinan itu, beliau telah dikurniakan 7 orang anak. Anak-anak beliau dengan Wan Salamah ialah Wan Abdul Kadir, kemudian digelar Tok Kaya Duyung. Wan Daud cucunya, Wan Abdullah, bergelar Datuk Bija Suradiraja Terengganu. Wan Abdul Rahman, Wan Muhammad, kemudiannya menjadi mufti Terengganu menggantikan beliau dan seorang tokoh ulama terkenal pada zaman Sultan Zainal Abidin ketiga, Tok Kaya Wan, Wan Hitam dan Wan Meriam. Dan mengaji apa sebut Tok Syekh Duyung pergi ke Mekah apa sebut. Tok Syekh Abdi tu ayah dia Syekh Abdi tengok genda Wan Muhammad Amin bin Wan Yakub. Dia jadi mufti sini dulu. Ada pihak mengatakan Tok Syekh Duyung tinggal di Kota Lama Pulau Duyung. Adakah perkara ini benar? Mari kita tanya pendapat pewaris-pewarisnya. Setahu saya, mengikut cerita daripada keluarga saya, ibu bapa dan anak buah Tok Syekh Duyung, sebenarnya Tok Syekh Duyung tak pernah duduk dalam kota yang ada sekarang ni lah. Kota Tok Syekh Duyung yang dinamakan kota Tok Syekh Duyung ni, dan dia duduk berdekatan dengan kota itu. Pada awalnya Tok Syekh Duyung dan ayahandanya Tok Syekh Kadi sekeluarga menetap di Kampung Paya Bunga, Kuala Terengganu, setelah disuruh oleh Sultan Terengganu untuk tinggal di sana. Semasa tinggal di sanalah ayahandanya Tok Syekh Kadi telah mendampingi Sultan Terengganu sehinggalah beliau dilantik sebagai salah seorang pembesar negeri. Di Paya Bunga ini juga Tok Syekh Duyung telah berulang alik ke Bukit Bayas untuk mempelajari ilmu-ilmu agama daripada Tok Syekh Abdul Kadir Bukit Bayas bersama-sama dengan Tukku Tuan Besar, iaitu Said Muhammad Zainal Abidin. Tok Syekh Duyung kemudiannya telah dihantar oleh bapaknya untuk menuntut ilmu tasawuf dan usuluddin daripada saudara mereka, iaitu Syekh Daud Al-Fatani di Fatani.
Di sepanjang hidupnya, Tok Syekh Duyung telah menjadi mufti kepada 3 orang sultan, yaitu Baginda Sultan Umar, Sultan Ahmad Shah II, dan Sultan Zainal Abidin III. Semasa menjadi mufti, khidmatnya sebagai penasihat agama kepada sultan sangat terserlah. Tok Syekh Duyung juga merupakan guru agama yang sangat dihormati oleh Baginda Umar dan lebih-lebih lagi Sultan Zainal Abidin III. Dan cerita berkenaan dengan Syekh Duyung tadi yang saya tahulah, dia menjadi guru kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Mengikut cerita orang tua lah, pada masa itu Sultan Zainal Abidin datang dengan perahu ke Pulau Duyung untuk belajar kitab dengan Tok Syekh Duyung. Tok Syekh Duyung telah berulang alik ke Mekah antara tahun-tahun 1832 dengan 1846 untuk mendalami lagi pelajaran agamanya dalam bidang tasawuf, fiqh, yakni perundangan Islam, usuluddin, ilmu kalam, tafsir, hadis dan sebagainya. Semasa berada di Mekkatul Mukarramah, Tok Syekh Duyung telah menyalin dan menterjemahkan banyak buku agama ke dalam bahasa Melayu. Negeri Terengganu telah terkenal di seluruh Nusantara pada masa itu kerana ketokohan beliau di samping ulama-ulama lain seperti Tok Syekh Kadir Bukit Bayas dan Tukku Tuan Besar. Pulau Duyung telah digelar lidah negeri Terengganu pada zaman beliau dan anaknya, yaitu Haji Wan Muhammad bin Wan Hamdullah. Segala pertanyaan terakhir mengenai hukum syarak, terutama mengenai perundangan Islam pada masa itu, disandarkan kepada Tok Syekh Duyung. Pulau Duyung ketika itu merupakan sebuah pulau yang sangat sesuai untuk belajar agama, kerana terpisah dari tanah besar, menjadikannya sebagai pusat pengajian ilmu bagi ramai orang dari seluruh pelosok Nusantara, termasuklah Indonesia, Kamboja, Singapura, Siam dan lain-lain lagi. Sesiapa saja bebas mengundi Pulau Duyung bagi tujuan pembelajaran agama secara percuma, tetapi dikenakan syarat, iaitu kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Pulau Duyung besar dengan orang Pulau Duyung kecil pada masa itu tidaklah begitu rapat sangat kerana kenaikan kenderaan yang akan digunakan itu terlampau sikit lah pada masa itu, dan orang pun yang tinggal di Duyung kecil lebih banyak pada orang yang tinggal di Duyung besar. Hampir keseluruhan kitab-kitabnya ditulis dengan hasil tangan yang cantik. Kebanyakan darinya adalah ditulis oleh beliau sendiri atau diupah kepada penulis-penulis yang mahir. Pada tiap-tiap kitab kepunyaan beliau itu ada tertera tanda cap mohornya. Kesenian Islam juga turut mempengaruhi ciri-ciri corak seni reka perbuatan kapal, yang mana Pulau Duyung terkenal sebagai pembuat bot dan kapal sejak dari dulu kala lagi. Corak kesenian Islam telah menggantikan motif kehinduan yang terdapat pada masa itu. Tok Syekh Duyung dan keluarga dia membawa pengaruh Islamik kepada kegiatan seni di sini, teristimewa membuat kapal, membuat perhiasan dalam perahu. Ada sebab ramai orang kata kedatangan Islam membawa kekurangan dalam seni tempatan di mana ada haiwan dan di mana bebas. Jadi ada disiplin yang kurangkan unsur perhiasan. Tapi yang mana saya nampak lain. Tok Syekh Duyung dan ahli keluarga dia bantah apabila ada unsur Hinduist, syirik atau ada unsur haiwan-haiwan dalam perhiasan dengan perhiasan ukiran kapal itulah. Kapal dan perahu kecil. Ketukahannya dalam bidang perundangan Islam adalah satu petanda yang baik. Tok Syekh Duyung telah diberikan beberapa buah rumah oleh Baginda Umar untuk dijadikan sebagai tempat pengajaran dan ibadah. Baginda Umar dan Sultan Zainal Abidin III sendiri masing-masing telah sering berkunjung ke Pulau Duyung untuk berguru kepadanya.
Beberapa peristiwa yang menarik ialah yang banyak diperkatakan orang, iaitu tentang peristiwa orang telah cuba memasuki ke rumahnya. Si pencuri itu malangnya telah terperangkap dan sehingga ke waktu pagi tidak dapat berbuat apa-apa. Keesokan harinya, barulah pencuri itu dapat keluar dan meminta maaf kepada beliau setelah Tok Syekh Duyung menepuk bahu pencuri tadi. Tok Syekh Duyung juga dikatakan sudah sedia menunggu kedatangan Baginda Umar setiap kali Baginda datang menemui beliau, iaitu walaupun tiada seorang pun memberitahu tentang kedatangan Baginda itu. Tok Syekh Duyung hanya tersenyum apabila ditanyakan oleh Baginda Umar bagaimana beliau tahu yang Baginda akan berangkat. Di masa kedatangan kapal perang Coquette dan Scott pada November 1862, Baginda Umar telah menghantar utusannya meminta Tok Syekh Duyung membuat sembahyang hajat tolak bala. Tok Syekh Duyung telah bersembahyang hajat memohon hujan yang lebat. Kapal-kapal perang yang memedil Kuala Terengganu itu terpaksa berundur mencari perlindungan di Pulau Kapas kerana hujan ribut yang kuat turun serta-merta di sekitar Kuala Terengganu. Di dalam masalah pentadbiran, sebagai ketua negara dan ketua agama, Sultan Zainal Abidin III sentiasa merujuk kepada Tok Syekh Duyung dan Engku Said Paluh, turut utama mengenai hukum syarak. Pulau Duyung dikenali sebagai lidah negeri Terengganu kerana masyhur tempat bertanya dan menuntut ilmu agama pada zaman Sultan Zainal Abidin III. Oleh kerana ketokohannya dan alim dalam bidang agama, Sultan Zainal Abidin III telah menganugerahkan gelaran Syekhul Ulama, yakni ketua bagi orang-orang yang berilmu, dan Syekhul Islam, ketua bagi orang-orang Islam, kepada Engku Said Paluh. Tok Syekh Duyung merupakan seorang tokoh yang dominan pada zaman Baginda Umar. Atas kepercayaan Baginda terhadap beliau, Tok Syekh Duyung telah dihantar sebagai utusan ke Kelantan pada masa Perang Besut 1874 untuk meleraikan perbalahan. Jawatannya sebagai pembesar daerah dengan gelaran orang kaya Duyung, yakni sebelum menjadi mufti, masih dikekalkan semasa Baginda Umar menjalankan dasar samaratanya, adalah hasil dari ketokohan dan betapa kuatnya pengaruh beliau. Pada hari Khamis 12 Jamidul Akhir 1306 Hijrah bersamaan Februari 1889, Tok Syekh Duyung telah meninggal dunia di rumahnya di Duyung Kecil. Baginda Sultan Zainal Abidin III sendiri telah berangkat ke Duyung Kecil, menziarahi dan turut bersembahyang mayat di jenazah gurunya. Baginda kemudiannya telah memerintah supaya jenazah Tok Syekh Duyung diusung dari Duyung Kecil melalui hadapan istana untuk diberi penghormatan terakhir oleh Baginda, pembesar-pembesar negeri dan kerabat-kerabat diraja sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Syekh Ibrahim, Kuala Terengganu. Baginda merasa amat sedih kerana kehilangan Tok Syekh Duyung adalah satu kehilangan kepada Baginda dan rakyat negeri Terengganu. Ayat pertama Engku Said Paluh yang mengeluh, hilang sudah kepala santan, yakni orang yang paling berilmu negeri Terengganu. Apabila mendapat perkhabaran kematian Tok Syekh Duyung dan terus bekerja ke Duyung Kecil.